Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Izinnya juga dapat kita bersama-sama solat fardu maghrib berjemaah, yakni dengan kudrat, iradah serta ilmunya dapat kita datang ke masjid, dapat kita solat fardu maghrib dan dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Maka kita naik saksi bahawasanya tidak ada perbuatan aku
melainkan perbuatan Allah semata-mata. Salam salawat salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah pada malam yang mulia ini ingin saya menyampaikan satu tajuk yang istimewa kepada saya dan mulianya kepada semua jemaah, yakni ikhlas adalah jiwa amal ibadat lahiriah. Ikhlas adalah jiwa amal ibadat lahiriah. Maknanya malam ini saya tidak membicarakan kita itu ikhlaskah tidak ikhlaskah berbuat amal ibadat atau berbuat kebajikan, tetapi kita membicarakan yakni amal ibadat kita tu, amal lahiriah kita tu, ikhlaskah tidak ikhlaskah, itu yang nak dibicarakan. Apabila kita membicarakan tentang keikhlasan amal dan ibadat, makna kebajikan yang kita buat, kita lupa kepada diri kita, ikhlaskah tidak ikhlas. Namun apabila kita berbuat amal kebajikan itu ikhlas, secara tidak langsung ikhlaslah kita berbuatnya. Di dalam hal tersebut, Al-Imam Ibn Atha'illah As-Skandari dalam kitab Al-Hikmah dan kitab Al-Hikam, a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi biha. Amal-amal lahiriah itu, amal-amal lahiriah itu, kita sekarang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu tu merupakan amal, amal kebajikan. Jadi kita membicarakan tentang duduknya kita berbuat amal kebajikan. Gambaran-gambaran ataupun potret-potret ataupun bentuk-bentuk yang berdiri, maksudnya amal lahiriah yang kita buat itu, dia inginkan suatu jiwa ataupun ruh, dia bangun berdiri, aku inginkan. Tu dia kata di sini yang berdiri tanpa nyawa, tanpa nyawa. Jadi dia berkehendakkan keikhlasan tersebut. Sedangkan arwahnya ataupun ruhnya ialah keikhlasan, ialah keikhlasan yang terdapat tersembunyi di dalam amalan-amalan tersebut. Jadi fahamlah kita sekarang, yang pertamanya kita membicarakan tentang amal kebajikan yang kita buat, yang mana amal kebajikan kita ini iaitu dia bangun untuk nak mendapatkan jiwa dia, iaitu keikhlasan. Apakah itu ikhlas? Ikhlas itu ialah kita berbuat sesuatu
mengikut daripada suruh agama kerana Allah semata-mata. Kerana Allah semata-mata. Dalam suruh Allah, maksudnya segala perintah Allah, maka kita berbuat, maknanya datang daripada kita. Jadi timbul yang pertama, tauhid kita. Sudah pasti kita percaya dan yakin bahawasanya yang datang ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berbuat suruh Allah ini contohnya dikatakan solat. Allah Ta'ala perintah kita bersolat, dan aku buat solat. Maknanya aku buat kerana Allah. Satu. Yang keduanya, kita berbuat kerana Allah. Kita kenal akan sifat Allah, bahawa ini adalah kesan daripada sifat Allah, perbuatan Allah. Sebab daripada kesan dan perbuatan Allah Ta'ala itulah menerbitkan sifat ketelusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal lahiriah itu merupakan gambaran-gambaran ataupun bentuk-bentuk yang berdiri tanpa nyawa, kosonglah. Sedangkan arwahnya ialah keikhlasan yang terdapat dengan tersembunyi di dalam amalan-amalan tersebut. Menurut ulama tasawuf, segala amal kebajikan, segala amal kebaikan diibaratkan seperti potret, seperti gambar yang berdiri untuk hidup. Maknanya adalah orang berbuat ibadah, tetapi ibadahnya menuntut untuk nak keikhlasan, tapi tak ada keikhlasan. Maka jadilah ibadahnya itu adalah kosong. Ya, kosong. Untuk hidup gambar-gambar itu memerlukan ruh. Begitulah juga amalan memerlukan keikhlasan. Jadi kalau kita datang daripada rumah ke masjid, pastikan kita itu berbuat lillahi ta'ala, kerana Allah, bahawa aku boleh datang atas taufik hidayat Allah, atas petunjuk pertolongan Allah, atas kudrat dan iradah serta ilmu Allah, maka dapatlah aku datang. Itulah rohnya perbuatan amal kita datang. Aku duduk iktikaf di dalam masjid, itu jugalah atas taufik hidayat Allah SWT. Itu yang dikatakan kita percaya yakin bahawasanya tiap sesuatu perbuatan aku adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lupa, itu yang dikatakan merintihnya amal dan ibadat kita untuk nak ingat kepada dia. Dalam satu sudut lain, itu yang mengingatkan kita, yang mengurniakan rahmat. Itu yang kita kena imani, kita kena ingat. Ikhlas yang tersebut di dalam hikmah tadi sifatnya adalah umum,
umum, mencapai pada macam-macam ikhlas yang sesuai dengan tingkatan macam-macam manusia selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah, ikhlasnya orang beribadah. Maknanya dia berbuat semata-mata kerana Allah. Apa sebab kamu buat semata-mata kerana Allah? Sebab Allah perintah aku solat berjamaah di masjid, maka aku berbuat solat jamaah di masjid. Maknanya aku buat kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Maksudnya keikhlasan yang terdapat pada sebahagian hamba Allah melaksanakan amal-amal kebajikan di mana bersih dari dalam hatinya penyakit riak. Penyakit riak bersih. Jika dia dah berniat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak ada selain daripada Allah. Tidak ada selain daripada Allah. Tidak ada keinginan dalam hati dia untuk nak kemasyhuran duniawi. Tak ada. Aku datang dunia ini, aku datang ke masjid ini supaya aku dikenali orang, kenal bahawa kita ni istiqamah di masjid. Bukan. Bukan sebab itu. Sebab aku dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah sebab aku datang, bukan kerana orang. Itu ikhlas orang ahli ibadah. Tidak ada perasaan dia nak menunjuk selain daripada Allah. Dia nak tunjuk dekat siapa? Semua ni yang hadir ni, semuanya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah yang kita datang, termasuklah juga saya yang bercakap. Semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampakkah lagi wajah-wajah Allah yang terselah, yang bersinar? Jika kita nampak, aku mengaku, itulah akidah. Dan itu jugalah ketulusan, keikhlasan. Yang pertama, Allah Ta'ala kurnia kita itu kelapangan untuk datang ke masjid, nak bersolat, duduk majlis ilmu. Aku terima, itulah redha. Tak ada perasaan hati tu kita nak mendakwa dakwi. Tak ada, aku redha ya Allah. Aku duduk dalam majlis ilmu redha, meskipun pada awal-awalnya aku ingin tahu siapa ustaz ni, siapa itu, siapa ini. Tapi kita dah faham, aku nak betul-betul dia Allah. Kalau tak salah 2 bulan 3 bulan lampau saya dah datang sini. Itu yang dikatakan ahli ibadah. Dia betul-betul dimiliki Allah. Tidak ada yang lain lagi memiliki dia. Yakni ia beramal itu tidaklah maksudnya sebagai memperlihatkan kepada orang bahawa dia beramal. Tak ada. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Juga tidak ada dalam hatinya maksud-maksud duniawi. Maksud-maksud duniawi apa? Kemegahan dunia, kemasyhuran dunia. Minta dipuji orang, minta dikenali orang, minta disebut-sebut nama dia di lain-lain tempat, bahawa dialah istiqamah kat masjid atau sebagainya. Keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Itu yang dikatakan
menghilangkan ketelusan, keikhlasan dia dengan Allah SWT berbuat kebajikan. Dia beramal itu meskipun tujuannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan oleh Allah baik dunia ataupun akhirat dari sekalian azab dan siksanya. Saya ulang balik. Dia beramal itu meskipun tujuannya kerana Allah. Kita tujuan kita kerana Allah, tak ada selain dah. Tetapi di samping itu kita ada keinginan, ada kemahuan, ada nafsu. Aku buat ni inginkan aku nakkan pahala. Nakkan pahala itu nafsu lah. Ada juga dah keinginan yang lain. Dan daripada perbuatan amal ibadat aku ni, semoga Allah Ta'ala jauhkan aku daripada mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat. Dengan aku berbuat solat, dengan aku buat kebajikan, dengan buat apa benda pun lah. Maknanya dia mengharapkan aku buat kerana Allah. Tapi di samping itu, ini dia katakan tadi, ikhlasu ibadah. Ikhlas orang ahli ibadat. Ahli ibadat, buat beramal beribadat. Tapi di samping dia beramal beribadat kerana Allah, ada mengharap sesuatu, iaitu pahala. Dengan pahala inilah besok dapat memberi kebahagiaan besok di akhirat. Maknanya datang daripada dia. Datang daripada dia. Sedangkan perintah itu datang daripada Allah. Pada hakikatnya, kita tak payah bicara tentang pahala ni. Apabila Allah Ta'ala perintah kepada kita solat contohnya, perintah tersebut disertai dengan pahala. Disertai dengan pahala. Apabila kita berbuat solat, maknanya kita juga berbuat pahala. Jadi tak perlu kita nak tu. Cuma yang kita ni nak buat, ruh amal kita tu adalah ketelusan, keikhlasan. Aku redha ya Allah, kau kurniakan aku. Aku redha ya Allah, diberikan aku taufik dan hidayat. Redha. Berumah tangga begitu juga sebagainya. Ikhlas. Semalam satu kes, isterinya masing-masing dah umur 60 lebih. Umur dah 60 lebih. Suami pun begitu juga, dekat umur 70. Dah tak boleh berdekat. Tak boleh berdekat. Apabila berdekat, isinya itu macam kena sawan. Kena sawan. Jadi macam-macam lah, kata kena saka lah itu. Sawan kenapa? Dia meluahkan hati perasaan dia bahawa satu ketika dulu suami dia mencari perempuan lain. Mencari perempuan lain lah. Kononnya nak masuk 2 lah kot. Sekian. Ya. Kenapa? Sampai kemudian kesan macam tu sekali. Apabila ditilik, apabila diteliti baik-baik, kenapa suami berbuat seperti itu? Sebab suaminya apabila berkeinginan, halangan banyak sangat. 2 minggu, 3 minggu baru dapat sekali hubungan intim. Kadang sampai ke bulan baru sekali. Itu jenuh dek merayu. Tak tahu letih ke, tak tahu itu ke, tak tahu ini ke. Itu sebabkan tadi dia tidak memahami perintah Allah. Mana ada ketulusan dalam berumah tangga. Sampai sekarang lagi berlaku keadaan tersebut. Jadi nyatanya apabila dia tu sampai dia keadaan yang dia kata dia menangis itu semua, dia luahkan perasaan dia. Suami dia begitu begini, begitu begini, begitu begini. Kalau tanya dia okey, okey, baik. Itulah ruh berumah tangga, keikhlasan, ketelusan. Itu urusan duniawi.
Di samping hatinya mengandung maksud dan tujuan tadi juga, perasaannya berpegang bahawa dengan amal ibadat yang dikerjakan olehnya dapat mencapai maksudnya tadi. Maksud dia nak kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknanya dia buat kerana Allah, dia mengharapkan untuk bahagia dunia bagi akhirat. Jadi dia bergantung dengan amal dan ibadat yang dia buat agar Allah SWT sampaikan hajat dia. Kita pun kadang terpengaruh juga, tertangkap juga. Ya tak? Aku berjaya pada hari ini disebab usaha dan ikhtiar aku. Ya, sebab usaha ikhtiar aku. Maknanya kita tu pula terlindung atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan kita tu tak ada ketulusan. Anak semua berjaya, kita berjaya. Ya tak? Berjaya semua. Kita nampak semua atas usaha ikhtiar. Kalau nak diambil, tak nampak pula usaha ikhtiar daripada ibu bapa membesarkan kita, menyekolahkan kita dan sebagainya. Aku boleh baca, aku boleh belajar sampai peringkat universiti, sampai menjawat jawatan. Maknanya sebab orang juga tak nampak juga. Kadang-kadang ibu bapa ni malas, bukan malas, rasa macam tak kena. Tak? Belajarlah kau betul-betul nak, sampai ke peringkat tinggi, sampai jawatan tinggi, dapat besok abah menumpang jadilah. Maka tak menumpang, ia betul lebih mak ayah yang menumpang. Nampak? Ayah tu nak bercakap untuk macam bersilih-silih cakap saja. Kita tengok tuan-tuan hari ini, itu pun satu kisah juga. Ya. Jadi pergerakan saya, perjalanan saya itu banyak tompek. Ya. Selaku perbuatan ini adalah tingkatan keikhlasan terendah dari semua tingkatan ikhlas dan keikhlasan. Keikhlasan yang terendah. Macam mana keikhlasan yang terendah? Maknanya dia berbuat amal kebajikan kerana Allah. Kerana Allah. Di samping itu dia mengharapkan iaitu pahala daripada Allah SWT. Daripada pahala tersebut dapatlah dia kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dia lupa yang memberi kebahagiaan itu adalah Allah. Itu yang terendah sekali. Bukan tak boleh, boleh, tapi terendahlah. Yang keduanya, ikhlasu muhibin. Ikhlas dalam tingkat ini adalah di atas nilai keikhlasan al-ibad. Maknanya keikhlasan muhibin di atas nilai keikhlasan al-ibad. Ahli ibadah, atas daripada ahli ibadah. Yang dimaksudkan dengan keikhlasan muhibin ialah bahawa beramal ibadat itu bukan maksudnya kerana maksud mendapatkan pahala dari Allah. Bukan maksud dia nak makan pahala daripada Allah. Dia buat kerana Allah, tapi dia tak ada pun nak bermaksud mendapatkan pahala daripada Allah. Dan juga bukan maksud menjauhkan diri daripada iqab, daripada siksaan Allah. Apabila dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah ataupun menjauhkan larangan-larangannya, tetapi maksudnya beramal ialah semata-mata tujuan membesarkan Allah dan mengagungkannya. Tujuannya ikhlasul muhibin, ikhlas orang-orang muhibin, ikhlas orang yang kasih kepada Allah, ikhlas orang yang sayang kepada Allah, ialah dia berbuat amal dan ibadat, roh jiwa amal ibadatnya adalah untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Macam mana nak mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ceritanya semua nak kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan dia
melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, maka seorang wali Allah yang terkenal dengan nama Rabi'ah Al-Adawiyah yang berkata, "Ma abattuka khawfan min narik wala ta'aan fi jannatik." Aku tidak menyembah engkau ya Allah. Aku tidak menyembah engkau ya Allah kerana takut nerakamu, dan pula tidak menyembah engkau kerana loba pada surgamu. Jadi maknanya dia beramal beribadat semata-mata mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna dia tak percaya surga, bukan makna dia tak percaya neraka. Bukan dia tak percaya atas nikmat surga, bukan dia tak percaya atas seksa neraka, percaya. Namun dia berbuat amal ibadat semata-mata untuk nak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tak ada yang lain dah melainkan Allah. Tak ada perbuatan dah melainkan perbuatan Allah. Tak ada sifat dah melainkan sifat Allah. Dan dia memandang atas amal kebajikan dia, dia nampak kebesaran Allah. Apa maknanya? Kalau al-ibad dikatakan daripada dia kepada Allah, tetapi ikhlasul muhibbin daripada Allah kepada dia. Aku redha ya Allah, dengan redha Allah maka dia berbuat iman dan amal. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala lah dia berbuat iman dan amal. Dengan ikhlas Allah lah maka dia berbuat ikhlas kepada Allah. Maknanya dia tidak timbul, wujudnya dia tak ada, melainkan ibadah dia. Demikian kata Rabi'atul Adawiyah. Dengan ini dia kata, terang bagi kita bahawa keikhlasan dalam tingkatan ini sudah tidak dipengaruhi oleh nafsu. Tidak dipengaruhi oleh nafsu atau maksud-maksud yang berbau nafsu. Usahakan nafsu, berbau nafsu pun tak ada. Sebab apa? Nak naik pada keikhlasan orang muhibbin tu. Kerana apabila masih ada maksud beribadah kepada Allah kerana mengharapkan kesenangan, kebahagiaan di hari kemudian, berarti keikhlasan kita belum sampai ke tingkat ikhlasul muhibbin. Tak sampai. Masih lagi dalam ikhlasul al-ibad. Bagaimana tingginya nilai keikhlasan dalam tingkatan ini, maka Rabi'ah telah melukiskan ketinggiannya dalam syair-syairnya sebagai berikut. Semua mereka manusia menyembah engkau ya Allah kerana takut pada neraka, dan mereka melihat keuntungan yang besar pada terlepas dari seksaan-seksaan. Ini syair dia lah. Kalau kita lihat semasa dia nazak, orang ziarah tuan, walaupun dia perempuan sebut tuan juga, tuan tidak akan nak minta pertolongan kepada Allah, dia ikut juga. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah tak kala aku hidup ini ingat kepadamu, dan tak kala aku mati aku ingin bertemu denganmu. Kita tengok tauhidnya tuan-tuan. Bukan dia tak berdoa, tidak kamu nak minta tolong kepada Allah, minta tolong juga. Ya Allah ya Tuhanku, tak kala aku hidup ni, hidupkan aku mengingatimu, dan tak kala aku mati aku ingin bertemu denganmu. Nak bertemu Allah kat mana? Dalam surga. Itu pasal dia tak cerita tentang surga. Surga tu dah tentu dah, yang dia hendaknya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Itu ketelusan, keikhlasan.
atau mereka bermaksud supaya dapat mendiami surga-surga loka, maka mereka beruntung mendiami istananya dan dapat minum salsabil air bening dari sungai surga. Itu tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan ahli ibadat untuk nak berbuat amal kebajikan. Tidak adalah arti keuntungan bagiku, dia kata, bagi aku tak adalah keuntungan bagiku dengan mendapatkan surga dan jauh dari neraka, kerana aku tidak menghendaki ganti dengan apa pun selain dengan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana nak jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak jatuh cinta kepada Allah? Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Apa makna dia? Kita ni sebenarnya tidak ada. Kita ni ada, diadakan oleh yang ada. Panjanglah ceritanya tu, tauhidnya. Kita naik saksi. Saksi ni apa? Mengetahui. Setelah aku teliti, setelah aku kaji, setelah aku itu, makna ada pengetahuan lah. Kita ada mengaji tauhid lah. Tak ada dah perbuatan ni melainkan perbuatan Allah. Baru kita pandang ni, semua yang datang ni semuanya dikatakan atas taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang ni adalah ada ketulusan, ada keikhlasan. Sebab Allah Taala yang taufik hidayahkan. Itu sebabnya dia naik saksi. Semua yang datang ni semua orang baik. Semua orang ikhlas. Dia tak ada timbul, dia datang tu ikhlas ke tak ikhlas tu. Sebelum dia tak nampak mukanya pun baru malam ni datang. Tak. Kita kena muhasabah diri kita tu. Aku ikhlas ke tak ikhlas? Jangan ditanya orang tu ikhlas. Tak ikhlas, mana kita tahu? Sebab dia taufik hidayat Allah Ta'ala. Kita tu, kalau dah menanya macam tu, makna kita tu tak ikhlas. Kita tu makna kata meninggikan daripada perbuatan Allah SWT. Kita lebih daripada perbuatan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang bertauhid tu, dia akan lagi tunduk tawaduk. Nampak kawannya baru datang dah, katakan sebulan tak datang, baru datang, dia akan sambut tu. Pasal apa? Dikehendaki Allah bahawa dia datang. Dia peluk cium dia. Saya buka tajuk ni dekat Masjid Islamiah. Nak menghormati. Alasan. Dan yang ketiganya, ikhlasul arifin. Ikhlas orang arif. Orang arif apa? Adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang berserta dengan Allah. Serta dengan Allah, yang orang yang dekat dengan Allah. Amalnya yang dekat dengan Allah, yang berserta dengan Allah. Ya. Azan ayah. Kalau dah ada azan, saya dah beritahu berhenti, kita masuk isyak, katanya Ustaz. Allah, tak habis pun boleh ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Punyalah sedapnya azan.
Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatin qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilatal wal fadilah wasarafa wad darajatal aliyata rabi'ah wa ba'sul maqal mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Mana yang tidak hafal tu hafallah doa selepas azan, doa selepas iqamat. Kalau dalam TV, dalam radio, kenapa diadakan doa tersebut? Supaya kita tu menghafal, mendoa. Jadi fadilatnya, barang siapa mendoakan aku selepas azan ataupun selepas iqamat, maka berhaklah dia menerima syafaat aku. Jadi kita ansu-ansu lah yang tak hafal tu. Tak, satu waktu dapat satu baris, satu tu coba dia lama-lama habislah juga. Ya. Baik. Ya, saya minta izin kepada tuan-tuan semua, kita ambil tambahan 10 minit lah kot. Ya, sikit. Yang ketiganya ikhlasul muqarabin, ikhlas orang yang dekat dengan Allah. Ikhlas orang yang dekat dengan Allah. Ini ada tingkat keikhlasan yang tertinggi dari segala-galanya. Barang siapa di antara kita yang dikurniakan Allah dengan keikhlasan ini, bererti orang itu telah betul-betul mendapatkan keikhlasan yang sejati dan tertinggi. Hamba Allah yang telah sampai pada keikhlasan ini, mereka dalam beramal sudah tidak lagi melihat pada diri mereka. Dia tak melihat pada diri mereka, tapi dia melihat kepada amal kebajikan dia. Ikhlas ke tidak ke? Ya. Tetapi tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Makna tauhid dia tu, baik dalam geraknya ataupun dalam diamnya, mereka betul-betul telah merasakan pengertian hakiki dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya bagi aku nak berbuat kebajikan, nak berbuat baik. Aku nak datang masjid, nak duduk majlis ilmu, nak itu. Tak ada daya upaya bagi aku. Dan tak ada daya upaya pula aku nak menolak segala keburukan, segala kejahatan ni semua, melainkan atas kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita berbuat baik, tauhidkanlah, ikhlaskanlah. Tenggelam mereka dalam perasaan yang betul-betul dan tidak dibuat-buat. Pengertian hakiki kalimat tadi bukan dibuat-buat. Sekarang kita dapat merasakannya. La, dalam la tu dia wujud, dalam la tu dia ada. Itu yang tasdik dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan.
yang menjadikan atau sebagainya. Apabila keikhlasan belumnya sifatnya lillahi ta'ala, dan ia adalah sifat setiap orang ibadat, tetapi sifat ibadah yang tingkatan ini billahi ta'ala, dengan Allah. Dengan Allah. Itulah kita datang naik kereta tu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, wabillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, yang dikehendaki Allah. Itu kita jalan. Ya, barulah kita doa, membaca doa kenderaan yang kita naik. Ya. Kemudian ikhlaskah kita? Kita ikhlaskah kita? Amal ibadat ikhlaskah? Ikhlaskah kita menerima amal ibadat tadi? Ya. Kalau tidak ikhlas, menurut daripada ulama, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka tabiri minal hauli wal quwah. Betulkan amalan anda dengan ikhlas. Betulkan amalan anda dengan ikhlas. Bukan kita yang punya perbuatan, tapi perbuatan ikhlas tu. Perbuatan Allah tu yang nak membetulkannya. Ikhlas. Dan betulkan keikhlasan anda dengan melepaskan diri dari daya dan kekuatan makhluk. Itu sebabnya kalau kita nak bersolat, nak kita bersembahyang, maknanya kita berdiri tu. Perbetulkan solat kita dengan ikhlas. Perbetulkan solat kita dengan melepaskan diri kita daripada kekuatan-kekuatan kita. Betulkan solat kita dengan ikhlas. Betulkan ikhlas kita dengan melepaskan segala kekuatan-kekuatan kita. Barulah makna yang berdiri itu lillahi ta'ala. Baru kita nampak betul jika Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita, ataupun kita juga akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat ihsan, baru betul-betul. Kesimpulan, apabila kita ingin supaya amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikhlas adalah roh dan jiwa dari amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan. Apabila kita ingin supaya amal ibadat kita diterima Allah, maka ikhlas adalah roh dan jiwa. Maknanya tak boleh tidak. Ialah kalau dah amal ibadat tak ada roh, tak ada nyawa, apa maksud dia? Macam bangkai bernyawa lah tuan-tuan. Dari amal-amal kebajikan, Allah akan menilai amal ibadat kita dengan penilaian yang rendah, yang tinggi dan juga tertinggi. Adalah sesuai dengan dangkal dan mendalamnya keikhlasan kita dalam amal dan ibadat kita. Alhamdulillah lah. Hakikatnya aku berbuat amal ibadat, dan aku inginkan Allah Ta'ala yang menilai amal ibadat aku, bukannya makhluk. Ya? Allah Ta'ala nilai tinggi ke rendah ke apa ke, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beramallah dengan ikhlas. Beramallah dengan ikhlas. Itulah yang diperintah Allah kepada seluruh hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka hanya diperintahkan. Siapa mereka? Kita semua ni lah, untuk menyembah Allah, untuk beribadat kepada Allah dengan tulus ikhlas. Macam mana nak bukan tulus ikhlas? Aku percaya dan yakin segala amalan ibadat ni datang daripada Allah. Maknanya aku berbuat amal ibadat ini kepada Allah. Kalau datangnya keikhlasan tu daripada Allah, dengan ikhlas yang datang daripada Allah Ta'ala inilah, maka aku berbuat ikhlas kepada Allah. Bukan dibuat-buat, bukan boleh dia tuntut. Iman tu datang daripada Allah. Dengan iman kepada Allah, itu yang aku buat. Maknanya dengan keyakinan kita berbuat, bukan datang daripada aku. Berdiri lurus, menegakkan solat, menegakkan sembahyang dan membayar zakat, itulah agama yang sebenarnya. Itulah agama yang sebenarnya.
Ya, dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Mudah-mudahan kita selalu dikurnia Allah dengan melaksanakan amal ibadat apa sahaja dengan keikhlasan yang betul-betul menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan saya, selalulah kita menanya, ikhlaskah atau tidakkah aku berbuat amal dan ibadat? Satu hamba Allah bertanya, Ustaz, bagaimana kita nak mendapatkan keikhlasan yang sebetul-betulnya? Saya cakap, jangan pegang amal ibadat tersebut. Macam mana Ustaz? Saya tak faham. Baik, kalau kita bersedekah, nampaklah orang bujang datang dengan kita, dia kata, Tuan Haji, saya nak minta duit RM2 nak untuk minum. Kita bagi dengan ikhlas. Tak adalah kita pula nak mengkaji dia, oh dia ni badan sehat lah, itu tak ada. Aku bagi dengan ikhlas. Bagi dengan ikhlas. RM2. Kemudian RM2 itu dah memanglah. Pertama, aku tidak ingin pun dicatat oleh malaikat amalan tersebut. Sebab apa? Amalan tersebut sekiranya ada pahala, sedekahku ini aku hadiahkanlah pahala tersebut kepada kedua ibu bapaku. Datang ke masjid, masuk dalam tabung RM2. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada pahalalah sedekahku ini untuk masjid ni, hadiahkanlah pahala tersebut kepada kedua ibu bapa aku. Itulah amalan. Makna kita tidak menyimpan, tidak menghimpun amal-amal. Sebab apa? Aku dah sedekahkan kepada kedua ibu bapa aku. Wallahu alam. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wasidatin asykurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dzambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berjumpa pada waktu masa yang lain insyaallah.